Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Buat anda semua penonton, apa khabar Malaysia? Orang kata pejam celik dah sampai ke hari Jumaat. Saya Nur Sariah Azmi. Hari ini bersiaran bersama saya Nurul Daimul dan terima kasih kerana setia memilih bersama kami. Pastikan anda terus setia sehingga ke akhir rancangan. Dan dalam Apa Khabar Malaysia pada hari ini kami akan membawakan pelbagai topik yang menarik dan pastinya akan memberikan informasi kepada anda khasnya untuk celik dalam membina skor kredit khasnya untuk golongan anak muda ini, kerana kita tahu kan Saliha, hutang ini kalau tidak pandai diuruskan akan menjadi satu bebanan. Saya kira planning di awal usia yang muda ini juga Nurul akan membantu mereka untuk mungkin lepas ni nak buat pinjaman, beli rumah, beli kereta dan juga sebagainya. Jadi perancangan seawal umur muda inilah yang akan menentu ukurkan bagaimana masa depan mereka nanti, Nurul. Betul. Dan seperti biasa kita juga ingin berkongsikan antara topik-topik yang menarik hari ini. Pastinya anda teruskan setia bersama kami sehingga ke akhir rancangan. Dan kita nak bawakan juga hari ini Saliha antara perkembangan berita pastinya mengenai di mana syarikat Malaysia sertai Expo Perubatan Kesihatan Arab 2023 di Madrid, di mana sebanyak 10 syarikat terbabit merupakan syarikat peranti perubatan dan juga farmaseutika Malaysia yang akan menyertai Expo tersebut di Perubatan Kesihatan Arab 2023 di Dubai bermula 30 Januari hingga 2 Februari 2023, di mana Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Madrid berkata ia menguruskan penyertaan syarikat-syarikat berkenaan, termasuk antara yang menyertainya adalah KPG Healthcare Sdn Bhd, UEM Agenta Berhad untuk menghasilkan peluang ekspor kepada perkhidmatan penjagaan kesihatan dan peranti perubatan Malaysia di rantau Timur Tengah dan Afrika Utara, iaitu di MENA. Ini adalah satu perkabaran yang positif dan menggembirakan, di mana kita membuka satu lagi langkah untuk mendominasi pemasaran antarabangsa dalam segi bidang perubatan. Dan tahun ini menyaksikan tahun ke-19 penyertaan Madrid dalam acara ini, dan ini adalah satu langkah yang positif dan diharapkan pada Expo ini akan membuahkan hasil yang memberuntungkan. Itu yang pastinya. Ya, dan kita tahu di Madrid juga banyak pameran-pameran sukan perdagangan dan juga strategi yang diadakan di sana, dan diharapkan pameran itu juga akan memberikan satu pelbagai manfaat buat kita semua juga. Dan kita nak beralih kepada berita berkenaan tentang skim penipuan peraduan. Ini berkaitan tentang PDRM menafikan pemangku Ketua Polis Selangor terlibat dengan skim penipuan peraduan. Dan ini kita tahu sentiasa bila anda melihat di internet dan sebagainya, anda perlu berhati-hati tentang skim penipuan tersebut. Polis Diraja Malaysia hari ini menafikan pelibatan dan penggunaan jawatan pemangku Ketua Polis Selangor dalam satu hantaran email dalam skim penipuan peraduan yang menawarkan hadiah wang tunai RM270,000. Dan ini adalah satu jumlah yang orang kita kira sebagai satu jumlah yang cukup banyak, dan supaya anda semua tidak tertipu, jadi sentiasalah berhati-hati tentang skam penipuan seperti ini. Ekoran itu, polis menegaskan bahawa kandungan yang telah diletakkan itu adalah penipuan semata-mata, dan yang tular tersebut adalah bentuk penyamaran dan menggunakan nama bagi memperdayakan orang ramai, dan dipercayai kewujudan skim tersebut adalah tidak benar. Jadi sekali lagi kita nak ingatkan kepada anda semua, seluruh rakyat Malaysia, kita perlu sentiasa berhati-hati apabila melihat berkenaan tentang skim peraduan dan kontes-kontes sebegini. Kalau anda lihat sesuatu yang tidak relevan ataupun tidak masuk akal, itu pastinya peraduan itu tersebut adalah satu bentuk penipuan. Jadi sentiasalah berhati-hati kalau anda berada melihat berita-berita seperti ini, ya Nurul. Kerana seperti yang sedia maklum Saliha telah pun katakan bahawa skim Goreng dan Menang ini bukanlah sesuatu yang baru, Saliha. Saya rasa zaman saya kecil-kecil dulu pun dah sememangnya dengan sindiket penipuan modus operandi yang sama. Tetapi masyarakat kita disarankan supaya janganlah nak menang ataupun nak mendapatkan keuntungan jalan yang singkat. Itulah akibatnya. Kita kadang-kadang bila tengok dengan orang kata apa, nilaian wang yang RM270,000 misalnya RM500,000, pasti ada yang bergelap mata. Betul. Itu yang perlu berhati-hati. Dan kita tinggalkan
kembalikan seketika mengenai berita tersebut. Kali ini kita nak beralih kepada laporan ataupun perkembangan politik di mana Parti Bangsa Malaysia PBM Negeri Sembilan mengumumkan pembubaran dan juga peletakan jawatan semua ahli jawatan kuasa negeri bahagian sayap pergerakan pemuda dan wanita parti itu kerana didakwa hilang kepercayaan terhadap kepimpinan Presiden PBM Datuk Larry Seng. Dan pengerusinya Rosman Jonet dalam satu kenyataannya berkata keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat khas jawatan kuasa Majlis Pimpinan Negeri Sembilan di laman Permajuasih Kuala Pilah pada 20 Januari lepas, dan pembubaran itu melibatkan jawatan kuasa bahagian Port Dickson, Jempol, Tampin, Rasau, Rembau, Jelebu dan juga Kuala Pilah. Dan secara konsensus dan pemuafakatan barisan kepimpinan bersepakat untuk meletakkan jawatan serta membubarkan keseluruhan ahli jawatan kuasa negeri dan bahagian PBM berkuat kuasa serta merta. Ini dia antara kita kira juga salah satu orang kata situasi politik di Negeri Sembilan, dan mungkin kita tak tahu lepas ni muka-muka baharu yang akan timbul. Mana tahu dia perlu restructure semula, dibentuk semula dan pastinya akan memakan masa. Dan kebakarannya ini selain kita lihat politik agak kurang stabil, ada banyak warnanya, dan sama-sama kita mendoakan yang terbaik. Situasi yang berbeza juga Nurul. Dan itu yang berlaku di Negeri Sembilan, dan pastinya yang pembubaran ini adalah secara permuafakatan katanya dan secara konsensus. Betul. Dan Saleh, kita tinggalkan semua seketika dan masih lagi ada antara kita yang dalam kalangan mood bercuti daripada kampung nak pulang ke bandar, dan mungkin kita nak tengok juga ramalan cuaca. Mana tahu mereka boleh rancang perjalanan untuk pulang ke bandar dengan selamat, dan kita saksikan ramalan cuaca dan pastinya selepas ini kembali ke bilik berita bersama dengan rakan penyampai Halina. Silakan. Salam hormat dan salam Malaysia Madani dari Bilik Berita bersama saya Halina Pelavi. Apapun bentuk pemberian ketika kempen pilihan raya dan apa jua istilahnya, ia adalah rasuah politik walaupun namanya sedekah. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan beliau tidak memutarbelit kenyataan mana-mana pihak. Sebaliknya, itu kenyataan yang dikeluarkan Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki. Kenyataan yang dibuat oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM harus dijadikan satu panduan bahawa apapun bentuk pemberian ketika kempen pilihan raya dan apa juga istilahnya, itu adalah merupakan rasuah politik walaupun namanya sedekah. Ini bukan putar belit. Ini kenyataan resmi bertulis oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM. Timbalan Perdana Menteri berkata demikian bagi mengulas kenyataan Ketua Dewan Ulama PAS, Datuk Ahmad Yahya, yang membidas pandangan sinisnya terhadap kenyataan Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang, berhubung isu pemberian wang ketika pilihan raya. Datuk Ahmad Yahya turut menyifatkan ahli Parlimen Bagan Datuk itu jelas mempunyai niat mengelirukan orang awam. Sebelum ini, Datuk Seri Ahmad Zahid menyelar sikap double standard Tan Sri Abdul Hadi yang mempertahankan tindakan pengagihan wang oleh segelintir individu kepada pengundi ketika pilihan raya umum ke-15 dengan mendakwa ia adalah sedekah. Polis Diraja Malaysia memberi jaminan tahap keselamatan harta benda di kediaman penduduk yang dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Selamat. Ketua Polis Daerah Segamat, Superintendent Ahmad Zamri Manrinsah berkata, penduduk yang terjejas tidak perlu bimbang kerana ketika ini 80% penugasan di Ibu Pejabat Polis Daerah diarahkan membuat rundaan dan pemantauan di kawasan terjejas. Saya telah arahkan hampir 80% daripada penugasan IPD itu sendiri
dan telah diarahkan oleh yang dihormati Datuk Ketua Polis Johor agar PDRM memastikan tahap keselamatan rumah-rumah penduduk yang ditinggalkan itu dalam keadaan terkawal. Walau bagaimanapun kita memerlukan kerjasama daripada semua penduduk ataupun semua masyarakat agar memastikan juga memaklumkan sekiranya terdapat mana-mana orang yang disyaki dalam keadaan yang mencurigakan berada di mana-mana kawasan. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan ke PPS Dewan Serbaguna Kampung Paya Merah, Labis Segamat Johor pada Khamis. 205 anggota ditugaskan membuat rondaan dan pemantauan di daerah tersebut. Selain itu, pihaknya turut menerima bantuan 40 anggota pasukan gerakan AM Batalion 6 khusus bagi menyelamatkan mangsa-mangsa banjir sekiranya diperlukan. Kereta api Tanah Melayu Berhad menyasarkan lebih 180,000 penumpang akan menggunakan perkhidmatan komuter sempena sambutan Thaipusam kali ini. Untuk itu, perkhidmatan KTM komuter 24 jam selama 3 hari 2 malam disediakan bermula 4 Februari ini bagi beberapa laluan. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Datuk Muhammad Rani Hisham Samsudin berkata, perkhidmatan tren tambahan dan terus-menerus tanpa henti akan bermula 10 malam 4 Februari dari stesen Sungai Gadut dan 11.43 malam dari stesen Pelabuhan Klang. Kita akan menyediakan 28 additional trips daripada Pelabuhan Klang ke Batu Cave dan ada 28 additional trip daripada Sungai Gadut ke Batu Cave. Ini adalah tambahan daripada trip-trip kita yang sedia ada, iaitu 46 trip daripada Sungai Gadut satu hari masa siang hari dan 82 trip daripada Pelabuhan Klang. Ya. Jadi kita ada 128 trip biasa dan dicampur dengan 56 trip tambahan. Beliau berkata demikian ketika sidang media Thaipusam 2023 di stesen Batu Cave Selangor pada Khamis. Datuk Muhammad Rani memberitahu 56 perkhidmatan ditambah untuk tempoh 3 hari itu menjadikan keseluruhan 184 perkhidmatan komuter sehari dengan kekerapan setiap sejam. Jelasnya, bagi memastikan kelancaran pengguna komuter, KTMB mengambil pelbagai inisiatif terutama menambah bilangan kaki tangan di 26 stesen yang beroperasi. Operasi 24 jam dan kaki tangan kita telah bersedia untuk bertugas dalam masa 3 hari 2 malam tu. Kita telah kerahkan supaya lebih kurang dalam 300 pekerja kita daripada polis bantuan ke kaki tangan di stesen dan kru-kru kereta api untuk menjalankan tugas panjang masa ni. Orang ramai juga diingatkan menggunakan kad komuter link bagi kelancaran pergerakan ke destinasi dan mengurangkan kesesakan stesen. Menurutnya, perkhidmatan pengangkutan ini disediakan untuk orang ramai, khususnya kepada penganut Hindu serta pelancong yang ingin berkunjung ke kuil Sri Subraminar Swami Batu Cave semasa perayaan berlangsung. Speedy Tigers kecundang kepada Afrika Selatan yang berada di ranking ke-15 dunia pada aksi klasifikasi tempat ke-9 hingga ke-16 saingan Piala Dunia di India petang semalam. Kem hoki negara tumpas 3-6. Perlawanan di Stadium Birsa Munda di Rokhela, kem negara di ranking ke-10 dunia, wajar menyalahkan diri sendiri apabila sering melakukan kesalahan mudah yang akhirnya dihukum oleh pasukan Afrika Selatan. Malaysia ketinggalan 3-0 pada separuh masa hasil jaringan Bradley Sherwood, Guy Morgan dan Ngobile Tuli. Jaringan hasil pukulan sudut penalti Muhammad Razi Abdul Rahim pada minit ke-35 memberi harapan palsu ketika Afrika Selatan kembali dengan 2 gol selepas itu hasil jaringan padang Keenan Horn dan penalti Mustafa Kasim. Muhammad Razi mengurangkan tekanan kem negara dengan gol kedua pada penghujung suku ketiga, namun sekali lagi Afrika Selatan membalas dengan gol padang Sherwood.
Jaringan Muhammad Firhan Ashari menyusul pada minit ke-57, namun ia tidak memberi apa-apa makna kepada kem negara yang kali ini terpaksa akur dengan aksi luar biasa ditampilkan pasukan Afrika Selatan. Kekalahan itu bukan saja menyaksikan Malaysia kini dijadual beraksi dalam aksi klasifikasi tempat ke-13 hingga ke-16, tetapi juga hilang mata ranking selepas tewas di tangan pasukan di ranking lebih rendah. Sekian dari Bilik Berita. Untuk lagi berita, saksikan buletin bernama 11 pagi nanti. Dengan itu, salam hormat dan salam Malaysia Madani. Hai Saliha. Ya. Seperti kita tahu sekarang ni kan, banyak saya nak cerita-cerita ni. Zaman sekarang zaman inflasi, ramai terbeban kenaikan harga barang. Kalau nak buat pinjaman kredit tu pula agak semakin ketat. Kat mana silapnya tu, ataupun tak boleh nak katakan apalah, sebab itu adalah antara proses yang perlu kita lalui kerana bank pun perlu nak berhati-hati memberi pinjaman. Tetapi sekiranya kita ni nak melakukan pinjaman, apakah kriteria yang diperlukan untuk seorang individu melayakkan dirinya untuk mendapat pinjaman dan sebaliknya, dan itu topik yang kita nak kongsikan hari ini. Sebagai tambahannya juga, Nurul, dan kalau kita pergi ke bank, misalnya nak buat pinjaman ataupun apa-apa saja, pastinya banker akan cakap, saya nak cek awak punya skor kredit dahulu. Jadi masa tu semua orang pun dah, okey, tu kulat nak tahu apa kita punya result ni. Jadi hari ini sesuatu yang cukup relevan bakal kita bawakan kepada anda semua di Penonton Perkabaran Malaysia. Jadi kita nak ucapkan selamat datang kepada Dr. Rajen Tiran Ayavu, Pensyarah Kanan Jabatan Pengurusan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Melaya. Dan selamat datang kepada doktor. Kabarnya baru balik daripada UK. Ya, doktor. Okey, doktor. Okey, sebelum tu kita nak tanya doktor lah, umur doktor ni berapa ni agak-agak ni? Dah jadi pensyarah, dah dari panjang pergerakan ceritanya. Sebelum kita nak bercakap lebih lanjut. I would say late 30s. Late 30s, saya tengok wajah individu yang muda. Nampak mungkin bebas daripada tekanan kredit kerana pengurusan kredit yang betul antara membuatkan seorang itu nampak awet muda. Okey, tanpa kita membuang masa doktor Dr. Rajen, mungkin boleh kongsikan atau secara ringkasan mengenai kami apakah yang dinamakan dengan skor kredit. Okey, credit scoring ialah salah satu sistem permarkaan untuk menentukan whether secara seseorang individual ialah qualified to get a loan or not. Ataupun di dalam bahasa Melayu dipanggilkan kelayakan ataupun kesiatan kewangan, bagaimana dia boleh mendapatkan sebarang pinjaman. Dan secara khusus untuk pagi ni, doktor, kita nak berbicara berkenaan tentang anak muda dan juga skor kredit. Jadi bagaimana doktor melihat situasi skor kredit untuk anak-anak muda di Malaysia pada hari ini, doktor? Okey, kalau kita touch on anak muda kan, okey, I nak bagi tahu share certain record. Kalau ikutkan yang latest record daripada Jabatan Insolvensi, about 47% daripada golongan belia mempunyai kadar hutang yang paling tinggi, kredit kad. Yang paling tinggi. Okey, yang itu berdasarkan rekod Bilion Negara 2018. Kalau ikutkan yang latest rekod daripada 2020 hingga 2022 Jun, sebanyak 10,000 ke atas golongan belia diisytiharkan muflis. Itu jumlah yang agak membimbangkan, Nurul. Kerana pengurusan kredit yang tidak betul. Dan bagi doktor sendiri, kebanyakan mereka terbeban dengan hutang kredit kad dan juga pinjaman peribadi. Adakah ianya menjurus kepada gaya hidup ataupun bagaimana? Kalau ikutkan golongan belia sekarang, dia terpedaya dengan gaya hidup orang yang sebelah ataupun di known as friends, relative, okey, katakanlah sebelah, orang sebelah dah beli ataupun orang dah beli barangan berharga mahal, so dia pun terpedaya nak beli. Okey, tapi dia terlupa apakah kedudukan kewangan dia. Kalau kita ada kewangan yang mencukupi nak beli barangan itu, bolehlah kita beli. Kalau kita tak
tak layak ataupun we know what is our kemampuan, kalau kita juga nak beli, itulah menyebabkan dia menggunakan kredit kad ataupun dia nak mendapatkan pinjaman peribadi, dia menjadikan kadar kehutangan dia akan semakin tinggi. Jadi juga kepentingan untuk golongan anak muda ini berbelanja itu patutlah juga mengikut kemampuannya. Betul, ya doktor ya. Nurul, kita juga nak tahu pagi ni tentang kepentingan. Kenapa skor kredit ini penting untuk kita jaga? Dan ramai yang kata tak apa, tak penting pun skor kredit ni, belanja saja kadang-kadang kan. Jadi pendapat doktor bagaimana? Okey, pada pendapat saya ialah bukan saja golongan belia dah perlu tahu pasal credit scoring. Okey, kebanyakan yang orang saya yang berjumpa, dia tanya pasal credit, dia tak ada pengetahuan tentang apa itu credit scoring. So inilah menyebabkan bila dia orang nak tahu pasal credit scoring, bila loan dia reject ataupun bila nak buat pinjaman loan, dia baru nak tahu pasal apa itu credit scoring. Okey, kadang-kadang dia orang tak perasan gaji yang tinggi dapat loan dapat senang. It's not necessary. Because the thing is, bila kita buat loan, reject, dia tanya, gaji saya tinggi, apasal loan saya reject? Tengok-tengok dia ada credit scoring yang paling rendah, menyebabkan dia tak dapat loan ataupun gagal mendapatkan loan daripada pihak bank. Jadi kita nak tahu juga doktor, bagaimana kriteria untuk melayakkan seseorang itu mudah untuk memohon pinjaman berdasarkan kredit scoring yang betul lah. Okey, untuk mendapatkan kredit scoring yang baik, dia ada pelbagai cara. Okey, so ada banyak elemen yang akan diambil kira untuk mendapatkan scoring yang baik. Salah satunya ialah tempoh pinjaman kita. Berapa lama kita dah ada rekod kredit kita dengan bank. Okey, kadang-kadang segelintir dia ada dengan pendapat saya tak ada loan, baguslah senang dapat, tapi tak semestinya. Pasal apa? Salah satu pasal apa? Okey, untuk bank senang je. Untuk mendapatkan kepercayaan pembayaran balik adalah paling penting. Okey, katakanlah kita kalau dia tak ada rekod pembayaran, macam mana kita nak judge dia whether they can make prompt payment or not? Itu salah satu. Okey. Yang lagi satu ialah nisbah kadar pinjaman. Okey, iaitu known as in English known as debt ratio, DSR. Okey, katakanlah gaji kita 5,000. Okey. So total commitment kita tak lebih daripada 65% ataupun 70% paling. Okey. So katakanlah 5,000, so you make kadar pembayaran hutang ataupun bayaran bulan ansuran tak melebihi 3,250, iaitu 65%. Yang nak buat loan kita yang existing kadar pembayaran yang tambah dengan yang new, katakanlah orang nak beli kereta ke ataupun nak buat pinjaman rumahan ke ataupun total commitment should be within 65% ataupun 70%. Don't beyond that. I see. Ada rasionya juga yang patut kita kekalkan untuk dapatkan skor kredit yang baik. Doktor, ada juga situasinya dan juga mungkin penonton di luar sana juga ada situasi yang mereka berhadapan ini. Ada golongan muda ini yang nak buat pinjaman contohnya. Jadi tapi tak ada pun langsung credit card record dan sebagainya. Jadi bank pula mengatakan tak ada record, jadi kita tak boleh luluskan pinjaman. Jadi situasi sebegini bagaimana pendapat kita? Untuk golongan muda ataupun golongan yang tak pernah ada pinjaman, saya buat satu recommendation which is dapatkan satu credit card, regardless whatever credit limit. Make sure they wisely use the credit card. Yang itulah paling penting je. Tu saya nak tanya, bagaimana nak gunakan credit card berhemah juga, doktor? Okey, ramai berpendapat ada kredit kad itu ialah membahayakan. Tak semestinya. Tapi kalau kita tahu macam mana kita menggunakan, untuk apa kita menggunakan, kalau kita tahu benda tu sesuai untuk menggunakan kredit kad. Lagi satu, every bank, setiap bank tu ada dia kata grace period. Dia ada daripada 3 sampai 7 hari. Okey, kita katakanlah I menggunakan kredit kad hari ini untuk beli mengisi petrol, let's say katalah RM100. Okey. So kalau saya bayar daripada 3 hingga 7 hari dalam tempoh grace period menentukan setiap bank, okey, saya tak perlu membayar apa-apa
interest charges untuk penggunaan RM100 itu. Itu Baik. dia antara manfaat daripada Credit kad card. kredit ya yang kita sedari tak tahu, tetapi yang kita tahu apabila disalahgunakan ianya mendatangkan musibah yang besar. Dan doktor, sebenarnya kita nak tahu juga untuk membina skor kredit bermakna mendedahkan anak muda ini kepada hutang pastinya dan bukankah ianya dilihat sesuatu yang tidak baik atau bagaimana? Okey, I mean, yang itu kita kena modernize benda tu. Yeah. Apa perlihatan kita daripada pihak bank, kalau kita tak ada hutang, dia tak dapat dia tak dapat membacakan pattern pembayaran kita. Okey, for example every loan bank sebelum dia approve or reject, they will look into security report. Security report is ialah repayment record by every loan by people are paying for certain period of time. Yeah. The report is getting from bank negara. Okey, katakanlah the record tu kalau kata kita kebanyakan kita tak tahu apa tu security report. Ada yang tak tahu langsung pun apa itu. So untuk mendapatkan secret report very senang saja, kita pergi any AKPK center in surround Malaysia, kita masukkan IC kita, daftar nombor phone number kita, dia dapat tag number, kita boleh register macam login into our bank account, kita boleh print record secret every month, which is every first of month or every 15th of month. Dia akan dapatkan rekod baru. So daripada itu kita boleh tahu kalau letakkan kosong, every pembayaran kosong itu menunjukkan kita prompt payment. Ialah kita bayar pada masa yang tepat. Kalau satu menunjukkan kita lewat 1 bulan, dua lewat 2 bulan, 3 lewat 3 bulan. Yang risaunya tu bila satu tu banyak daripada kosong doktor. Yes. Okey. Normally satu tu bank akan consider kalau dua tu consider tak baik. Pasal apa? Kalau katakanlah saya bank nak bagi loan kepada siapa-siapa, kata saya tengok rekod pembayaran ialah ni dia akan lewat pembayaran. So tak naklah customer macam ni, habit pembayaran adalah lambat. So ini menunjukkan takut bank nak bagi loan dekat dia. So inilah menyebabkan credit scoring akan rosak ataupun kita punya pembayaran akan membebankan individu tersebut. Okey, kiranya jika kita dah menyemak credit scoring kita dan tengok pula ada rekod yang tidak baik. Jadi bagaimana pendapat doktor, mungkin nak kongsikan juga kepada kita semua berkenaan tentang bagaimana nak restructure balik ataupun mungkin ada agensi yang dapat membantu mereka yang skor kredit ini kurang memuaskan. Kalau rekod credit scoring kita rosak ataupun tak berapa baik, is not end of the world. We able to repair those record, but it will take time. One of it, for example, katakanlah kita tak dapat bayar certain loan, daripada menyebabkan dia jadikan sekatan undang-undang ataupun dia lead to muflis whatever, better I would say suggest go mendapatkan rundingan kewangan daripada AKPK. AKPK is one of the Malaysian government agency who provide financial assistance. It's not they will give a financial kewangan ke apa, tak ada. Dia akan bagi nasihat kewangan yang macam mana cara nak bayar. So dia akan berunding dengan bank menyediakan satu cara untuk minimum payment allow daripada rumah dia kena lelong ke ataupun ada apa sebarang sekatan travelling overseas. So ini akan boleh mengabaikan. Lagi satu, lepas kita bayar benda tu, dia akan take pasal apa, katakanlah daripada secret report dia akan capture 12 bulan rekod pembayaran yang latest. So katakanlah kita terlupa bayar ataupun kadang-kadang auto debit is not some kind of problem, payment not able to deduct. So kita kena tunggu sampai 12 bulan untuk repair balik yang satu tu. So take time only. But that's I say, untuk avoid benda ni, kalau katakanlah kita lupa 1 bulan tak apa. Kalau lupa 2 bulan, 3 bulan, so dia akan merosakkan kredit. Lepas tu kita nak repair benda tu is not like bukan mudah doktor. It takes 2 months. So I would suggest frequently check our secret report every 6 months. Kalau boleh lah, every 6 months. Tapi kalau ikutkan logik, takkanlah tak sedar kalau kita berhutang tu kita lewat bayar. Betul tak? Itu antara logiknya lah. Dalam masa yang sama doktor, selain daripada membuat pinjam, itu antara masa yang kita ada sebenarnya kan. Dalam pada itu sekarang ini kita nak menyaksikan, seterusnya kita nak menyaksikan
mengenai unit udara bomba hantar makanan kepada orang asli, itu adalah sejenis bantuan yang dihulurkan dalam VT yang disediakan. Tapi dalam hal itu kita mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita hari ini, Dr. Rajan, atas topik perkongsian yang sangat memberikan manfaat memberikan ilmu kepada kita, iaitu bonus core credit untuk anak muda. Saya kira ia bukan terpakai untuk anak muda, tetapi untuk sesiapa sahaja yang inginkan komitmen kewangan berterusan dengan pihak bank. Dan kita ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi, Doktor, dan kita saksikan VT yang telah pun disediakan. Silakan tak anda, silakan. Assalamualaikum. Unit Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM meneruskan misi menghantar 25 tan bekalan makanan ke 6 pos orang asli bermula Isnin lalu. Detasmen Komando Operasi Pangkalan Wilayah Tengah Subang Selangor, Penguasa Kanan Bomba 2 Wahyudi Muhammad Sahyuti berkata, operasi tersebut diteruskan setelah mengalami kelewatan akibat hujan lebat yang berterusan melanda di jajahan ini sejak Jumaat lepas. Operasi berkenaan bermula jam 10 pagi membabitkan 2 pesawat iaitu Agusta A109E dan Agusta Westland AW189. Sebanyak 5.9 tan makanan berjaya dihantar setakat ini ke Kampung Gawin dan Kampung Gop di Pos Gop, Kampung Jadir dan Kampung Ladoi di Pos Simpur dan Kampung Sempadi di Pos Belatim. Beliau yang ditemui di Padang Kompleks Seberguna Majlis Daerah Gua Musang berkata, penugasan penghantaran bantuan akan diteruskan memandangkan cuaca ketika ini berada dalam keadaan baik. Katanya walau apapun situasi, JBPM tetap komited dalam melaksanakan tugas yang diberikan kerana ini bukanlah pengalaman pertama pasukan unit udara berdepan situasi sebegini. Operasi kali ini turut melibatkan kerjasama daripada JBPM Gua Musang, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA. Sekian sahaja laporan saya, Maisarah Ahmad dari Biro Bernama Kelantan. Kembali kepada rakan setugas di Wisma Bernama Kuala Lumpur. Nama Dr. Muhammad Mashali mungkin kurang dikenali di Malaysia. Namun di Jazirah Arab, terutamanya di Mesir, nama Dr. Muhammad Mashali cukup harum di kalangan masyarakat. Dr. Muhammad Mashali lahir pada tahun 1944 di daerah Beherira, Mesir. Bapanya merupakan seorang guru di daerah berkenaan sebelum berpindah ke Gharbia. Merupakan bekas graduan di Universiti Kahirah pada tahun 1967 dan Dr. Muhammad Mashali merupakan pakar dalam jurusan epidemiologi, perubatan dalaman dan pediatrik. Sebelum membuka kliniknya sendiri, beliau pernah bertugas di beberapa buah pusat kesihatan kerajaan Mesir di bawah seliaan Kementerian Kesihatan Mesir. Perlibatannya dalam memberikan perkhidmatan kesihatan kepada orang-orang miskin dan tidak berkemampuan di Mesir bermula selepas dia membuka klinik swasta di daerah tempat tinggalnya di Gharbia. Dr. Muhammad Mashali cukup terkenal di kalangan masyarakat ekoran sikapnya yang tidak suka mengenakan cas yang tinggi kepada pesakit, dan dalam sesetengah kes, Dr. Muhammad Mashali bukan sahaja memberikan bantuan perubatan secara percuma, malah menanggung sebahagian bil ubatan pesakit-pesakit miskin yang datang berjumpa dengannya. Namanya harum di serata dunia selepas tampil dalam program Qalbi Ithma'an, sebuah program kebajikan dari Emiria Arab Bersatu, di mana dalam program berkenaan dia menolak untuk menerima bantuan daripada pihak penaja untuk menaja kliniknya, selain menegaskan bahawa dia akan tetap berada di kawasan berkenaan sehingga akhir hayatnya. عنده 11 سنة مريض بالسكر فبعدين قال لأمه ماما هاتي لي حقنة الأنسولين أحسن من دايق. أنا بسألك يا ابني لو جبت لك حقنة الأنسولين ولادك مش إخواتك مش هياكلوا، الفلوس اللي هنا على قد الأكل والشرب. فالولد راح طلع في السطوح راح بولع في نفسه. هو بيموت قال لها أنا موتت نفسي علشان أوفر لإخواتي حق الأنسولين. عشان وانا جريت عليه نادوني جريت لقيته مصطلح في الروح والحريقه ماسكه فيه، رحت جايب البطانيه وماسكه وحضنه ونمت فوق حضنته بالبطانيه.
Tanggal 28 Julai 2020 pada usia 76 tahun, Dr. Muhammad Mashali kembali menemui Maha Pencipta. Berita pemergian Dr. Muhammad Mashali ternyata ditangisi bukan sahaja oleh orang-orang miskin di daerahnya, malahan di seluruh dunia. Perjalanan hidup Dr. Muhammad Mashali nyata boleh dijadikan contoh buat kita semua, di mana ilmu bukan digunakan untuk membina kekayaan, sebaliknya menjadi jambatan membantu orang-orang yang memerlukan. Ya, Dr. Muhammad Mashali yang orang kata apa, sehingga penghujung hayatnya berbakti kepada komuniti masyarakat. Ini kita kata passion sebenar ya, membantu yang memerlukan ya, Nurul. Dan semoga roh Allahyarham dicuci rahmat dan ditempatkan di kalangan orang yang beriman atas segala kebaikannya untuk dikenang sepanjang zaman. Dan kali ini kita sekiranya doktor tadi ya berbakti kepada masyarakat tanpa ada had dan batasan kepada mereka yang memerlukan, tetapi kita sebagai anak, apakah peranan kita dan bakti kita kepada ibu bapa kita? Itu yang kita nak bincangkan pada hari ini, mengenai berbakti kepada orang tua, pastinya bersama dengan Dr. Muhammad Hafiz Saleh yang ada bersama saya ketika ini, iaitu merupakan pengarah Pusat Islam Universiti Sains Islam Malaysia daripada USIM. Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum. Alhamdulillah sihat. Okey Doktor. Dan menjadi kewajipan umum mengetahui ya, apabila seseorang anak itu wajib berbakti kepada kedua ibu bapanya sebagai balasan di atas pengorbanan yang mereka telah pun berikan kepada kita sedari daripada kandungan sehinggalah dilahir dibesarkan. Dan zaman telah pun berubah. Kita dapat saksikan kebanyakan anak ketika ini dilihat mengklasifikasikan berbakti itu dengan cara menghulurkan wang ringgit semata-mata tanpa adanya mungkin perhatian, dan mungkin doktor boleh komen mengenainya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali terima kasih di atas soalan yang begitu menarik sekali, kerana kita sedang membincangkan satu amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada kedua orang tua nampak macam simple, tapi dia adalah asbab terbesar untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa redha Allah itu tertakluk kepada redha ibu dan ayah. Jadi kalau kita berbakti kepada mereka, sebenarnya kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Berbalik kepada soalan tadi, kita semua berharap kita menjadi anak yang soleh dan anak yang salihah, yang sentiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan di antara salah satu daripada caranya memang memberikan wang ringgit kepada mereka, memberikan pembelanjaan kepada mereka, walau bagaimanapun ia tidaklah terhenti setakat itu sahaja. Ada banyak lagi cara untuk kita berbakti kepada mereka. Dan kadang-kadang kalau kita fikirkan, ada perkara yang kita boleh lakukan kepada mereka without no cost. Tak ada cost pun. Jadi mungkin dalam perbincangan kita pada hari ini, kita akan ada satu istilah, iaitu menggembirakan mereka. Apa-apa saja yang menggembirakan kedua ibu bapa kita adalah termasuk dalam berbakti kepada mereka. Jadi di antaranya adalah apabila kita beradab dengan mereka, berkata sopan dengan mereka, kemudian kita kumpul adik-beradik. Perkara-perkara yang macam tu sebenarnya nampak simple, tapi cukup membahagiakan, cukup menyenangkan hati ibu dan ayah. Bahkan kalau kita lihat, di antara detik-detik kegembiraan ibu dan ayah yang dah tua biasanya adalah apabila berkumpulnya semua anak-anak tu. Jadi kalau melihat kepada persoalan tadi daripada sudut kewangan saja, tapi sebenarnya daripada sudut kehadiran kita, kebersamaan kita dengan mereka tu jauh lebih penting. Benar, menarik seperti doktor katakan, bila sebenarnya ibu bapa tu bila berkumpul adik-beradik ramai-ramai tu mereka senyum saja ya, seperti keluarga kita. Tapi doktor, ada juga situasi yang mungkin kita nak tanyakan kepada doktor. Kita ingin memberi bantuan kepada ibu bapa kita, dari contohnya kasih sayang dan kewangan, tetapi kalau ada situasi di mana anak itu kurang mempunyai kemampuan kewangan contohnya ya, jadi bagaimana untuk mereka berbakti dalam situasi seperti ini? Okey, alhamdulillah, soalan sangat menarik berkaitan ikhtiar kita, memandangkan ya mungkin dengan ekonomi yang agak ketat kan, tapi masih berhasrat untuk berbakti kepada mereka. Jadi saya teringat kepada satu kisah, ada seorang yang bertanya kepada orang yang
alim, dia kata, wahai orang alim, cuba kamu lihat saya. Saya ni anak yang soleh ke? Saya ni anak yang baik ke? Saya ni orang yang berbakti kepada parents saya ke? Lalu orang alim tu kata, saya tak tahu. Tapi berdasarkan kepada hadis, Rasulullah SAW bersabda, kalau kamu doakan ibu dan ayah kamu, kamu anak soleh. Yeah. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, di antara amalan yang akan terus berpanjangan walaupun setelah seseorang itu meninggal dunia adalah waladun salih yad'ulah, anak salih yang mendoakannya. Jadi itu di antara salah satu cara. Di antara cara-cara yang lain adalah kita sentiasa menggembirakan mereka, menghormati mereka, bercakap dengan lembah lembut kepada mereka. Dan kalaupun kita tidak boleh tunaikan daripada sudut kewangan, tetapi kita jaga hak mereka daripada sudut caring, kita tanya khabar mereka, call mereka, kan, kita hubungi. Kerana kadang-kadang bila umur mereka, ibu ayah yang dah berumur ni, dia ada perasaan rindu kepada anak-anak, walaupun sekadar mendengar suara saja. Jadi kalau kita tak dapat nak tunaikan daripada sudut harta, tapi gembirakanlah mereka daripada sudut perhubungan kita dengan mereka. Sekarang kita senang nak buat video call, semua mudah ya. Dapat lihat muka ibu dan ayah kita tersenyum saja. Jadi doktor, maknanya tak ada alasan ya untuk kita ni tidak berbakti kepada ibu bapa kita. Janganlah kata saya ni tak ada mempunyai kemampuan yang mencukupi, mungkin daripada tenaga, daripada perhatian dan kasih sayang juga turut memadai. Dan doktor, mungkin doktor boleh kongsikan juga ya mengenai bagaimana cara sahabat Nabi berbakti dengan kedua orang tuanya. Okey, masya-Allah, tu sangat-sangat menarik. Sebab bila mana Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang pemuda. Lalu dia kata, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Jadi di antaranya, lalu Rasulullah SAW berkata, solat pada waktunya dan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi itu menjadikan para sahabat yang mendengar berlomba-lomba. Mereka tu bersungguh-sungguh mengutamakan ibu dan ayah mereka dalam kehidupan. Jadi bila berkaitkan tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin saya mulakan dengan baginda dahulu. Kita sebagaimana kita tahu bahawa ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia sebelum kelahiran, dan ibunya pula meninggal dunia ketika masih kecil. Jadi tidak ada peluang untuk baginda sallallahu alaihi wasallam menzahirkan bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Tapi ada satu kisah ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Ja'ranah, di satu tempat di Mekah. Kemudian datang seorang wanita tua. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, menyambut dia, letakkan kain ridak baginda dan letakkan di sebelah baginda dan menjemput dia duduk di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu muliakan dia. Kemudian Rasulullah ambil air susu dan tuangkan untuk dia. Begitu menghormati wanita tua ini sehingga para sahabat terpinga-pinga, siapa ni? Lalu bila mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda berkata bahawa ini adalah ibu susuanku. Jadi para ulama menyebutkan kalaulah ibu susuan pun baginda sambut begitu mulia, ibarat pemaisuri dan raja, bayangkan kalau ibu sendiri dan ayah sendiri bagaimana. Jadi bila mana para sahabat belajar daripada kata-kata Rasulullah dan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadikan ibu dan ayah mereka tu prioriti mereka, keutamaan mereka, sehingga kan salah seorang daripadanya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia setiap kali nak keluar daripada rumah, dia akan bagi salam kepada ibunya, dia akan doakan ibunya, semoga Allah merahmatimu wahai ibu, dan semoga Allah menyayangi kamu sebagaimana kamu menyayangi ketika aku masih kecil. Kemudian ibu dijawab, kemudian ibu dia pun berdoa, semoga Allah pun merahmati kamu sebagaimana kamu menyayangi aku ketika aku tua. Maksudnya dia saling mendoakan di antara satu sama yang lain. So jadi satu amalan untuk kita ambil ibrah
pengajaran daripada kehidupan para sahabat yang mereka mengagungkan, mengutamakan ibu dan ayah mereka berbanding kehendak mereka sendiri. Dan sesungguhnya kita ketahui bahawa doa ibu bapa itu tidak ada hijabnya. Betul. Itu yang pastinya. Untunglah sekiranya kita masih lagi mempunyai ibu bapa ketika ini yang masih lagi mampu untuk mendoakan kepada kita dan sama-samalah kita berbakti kepada mereka supaya tiada ada kekesalan sekiranya satu hari nanti. Dan bercakap mengenai kekesalan, pastinya ada, kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna doktor, dan mungkinlah ada di antara kita juga yang tidak mempunyai ibu bapa ketika ini tetapi ingin meneruskan bakti kepada mereka untuk meneruskan pahala mereka berterusan untuk dibawa ke syurga kelak. Dan apakah sebagai seorang anak itu perlu lakukan? Masya Allah kan. Itulah peranan seorang anak tu tidak terhenti apabila ibu dan ayahnya meninggal dunia. Anak yang saleh, anak yang salihah, dia akan terus berbakti sehingga ke akhir hayatnya, bukan hingga ke akhir hayat ibu dan ayahnya. Jadi Rasulullah SAW pernah ditanya, bagaimana saya nak berbakti kepada ibu ayah saya yang telah meninggal dunia? Lalu baginda SAW menyebutkan beberapa perkara. Di antaranya adalah kita selalu mendoakan mereka. Selalu mendoakan mereka. Jadi kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya kepada mereka yang telah kehilangan ibu dan ayah, yang telah pergi. Maka kita doakan, ya Allah, himpunkanlah mereka bersama-sama dengan orang yang saleh dan salihah. Tempatkanlah mereka bersama-sama dengan orang yang Engkau kasihi. Jadikan kuburnya daripada taman-taman syurga. Minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, kita selalu doa istighfar, minta keampunan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, ada seseorang yang ditinggikan kedudukannya dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggi kedudukannya dalam syurga, lalu ditanya, ya Allah, macam mana ni ya Allah? Macam mana saya boleh dapat kedudukan macam ni? Lalu dijawab kepadanya, ini disebabkan istighfar anakmu kepada kamu. Jadi kalau untuk ibu ayah yang anak-anak yang telah kehilangan ibu dan ayahnya yang tak ada, dah meninggal dunia, maka kita hari-hari ada peluang untuk bagi hadiah dan hadiah. Dengan mendoakan mereka dan memohon keampunan untuk mereka. Dan selain daripada itu juga boleh kita sedekah untuk mereka, kita lakukan umrah untuk mereka, badal umrah, dan macam lagi kebaikan. Dan di antaranya kata baginda SAW, kamu buat baiklah dengan keluarga ibu ayah kamu dan kenalan-kenalan mereka. Ya Allah, kata apa, sentiasalah kita semua beringat untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, dan seperti yang doktor katakan tadi, ada juga amalan-amalan Rasulullah SAW yang boleh kita ikuti. Dan untuk dipanjangkan berkaitan tentang itu, doktor, jadi mungkin ada atau tidak doa-doa yang khusus yang boleh kita sebagai anak-anak ini doakan kepada ayahanda dan ibunda kita yang tercinta, supaya mereka sentiasa dilindungi dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Masya Allah. Itu di antara soalan yang sangat menarik. Apa peranan kita ataupun apakah doa kita? Jadi saya boleh sebutkan ada dua lah. Pertama sekali, yang seringkas-ringkas doa disebutkan oleh para ulama, ada 3 kalimah saja, 3 perkataan saja, iaitu kita sebut Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya, yang bermaksud, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan aku dan kedua orang tuaku. Itu yang seringkas-ringkasnya. Kata para ulama, walaupun itu 3 kalimah saja, ya Allah, ampunkan aku dan kedua orang tuaku, tetapi terhimpun 3 ibadah, terhimpun 3 pahala di situ. Yang pertama, pahala kamu berdoa. Yang kedua, pahala kamu mohon keampunan untuk diri sendiri. Dan yang ketiga adalah pahala berbakti kepada kedua orang tua. Jadi itu adalah yang pertama. Dan kalau di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, uqur rabbirhamkuma, dan katakanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka menyayangi aku ketika mana aku kecil. Jadi kalau kita biasa dengar doa tu, Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa saya dan kedua orang tua saya. Dan itu antara doa yang telah kita pelajari sedari sekolah lagi, kecil lagi, sekolah rendah lagi, Ustazah dari tadika lagi tu belajar. Dan alhamdulillah kita masih lagi praktikkan doa-doa tersebut seusai solat kita, apabila bacaan doa itu tetap teruskan, jadikan amalan sehingga ke akhir hayat kita. Dan Ustaz, kita nak tahu juga balasan ataupun imbalan yang dijanjikan oleh Allah kepada anak-anak yang soleh ini bagaimana? Masya Allah. Okey, itu di antara perkara yang sangat menarik. Nombor 1,
Allah menjanjikan syurga. Ya, syurga. Sebab tu saya katakan di awal tadi tu, walaupun topiknya simple, berbakti kepada kedua orang tua, tapi balasannya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu yang terbuka luas untuk kamu ke syurga adalah melalui ibu dan ayah kamu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apabila masih ada lagi mereka berdua, mereka adalah doa yang paling mustajab untuk kita. Paling mustajab. Disebutkan bahawa doa yang tidak tertolak antaranya adalah doa ibu dan ayah untuk kita. Jadi tak pernah rugi orang yang berbakti kepada kedua orang tua, kerana dia pasti akan mendapatkan doa daripada kedua orang tuanya dengan doa yang baik-baik. Dan yang ketiga, disebutkan dalam satu kaedah, al-jaza min jinsil amal. Setiap kebaikan yang kamu lakukan kepada kedua orang tua pasti akan dibalasi oleh anak-anak kamu. Okey. Jadi kalau kamu berbakti kepada mereka, jangan risau. Anak-anak mesti berbakti kepada kamu. Jadi orang kata balasan untuk kita yang berbakti kepada kedua orang tua itu adalah syurga, dan sentiasalah kita beringat ya, kerana bila ibu bapa ni kadang-kadang kita tidak punya cukup masa bersama dengan mereka ya. Jadi bila kita ada masa ni, berbakti secukupnya ya doktor. Ada juga situasi yang berlaku di mana ada mualaf tetapi kedua orang tuanya bukan beragama Islam. Jadi bagaimana pula mereka ini boleh berbakti kepada kedua orang tuanya doktor? Okey, masya-Allah. Okey, alhamdulillah ada di antara kita yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan hidayah sebelum ibu bapa mendapat hidayah. Jadi dalam Islam yang begitu indah sekali, memerintahkan kepada anak-anak, walaupun ibu mereka, ayah mereka belum lagi memeluk ke dalam agama Islam, tetap mewajibkan mereka untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bukan bererti apabila mereka telah memeluk ke dalam agama Islam, mereka meninggalkan family mereka. Tak. Tetapi mereka kena sedar bahawa menjadi tanggungjawab mereka untuk menunjukkan keindahan Islam, berbakti kepada mereka, menjadi lebih baik daripada yang lain. Kemudian mentaati mereka selagi mana mereka tidak menyuruh kepada perkara-perkara yang salah. Maka sebenarnya kisah yang berkaitan dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sangat cintakan ibu dia, dia memeluk Islam terlebih dahulu. Tapi dia bagi tahu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sentiasa berbakti kepadanya, saya selalu mendoakannya, saya selalu mengajak dia ke arah kebaikan, mengajak dia ke arah Islam, tapi belum lagi dapat hidayah. Jadi satu ketika, oleh kerana dia nakkan sangat ibunya memeluk ke dalam agama Islam, dia berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, doakanlah ibu saya, doakanlah ibu saya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan ibunya. Kemudian sekembalinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ke rumahnya, dia nak masuk rumah, tapi rumah tu kunci. Dengar seperti ada seseorang sedang mandi. Lalu apabila ibunya keluar, lalu ibunya berkata, sesungguhnya aku memeluk ke dalam agama Islam. Itu dia, subhanallah. Begitu indah sekali ya. Melalui kepribadian seorang Islam pastinya akan melembutkan hati untuk si ibu tersebut kembali kepada fitrah Allah, dan sama-sama kita mendoakan yang kebaikan berlaku seterusnya, dan semoga dengan tips-tips ini kita dapat menjadi anak yang lebih soleh, berbakti kepada kedua ibu bapanya sehingga ke akhir usia. Sayangi ibunda dan ayahanda tercinta anda, dan amalkan segala amalan yang doktor kongsikan bersama dengan kita, Nurul. Terima kasih ucapkan kepada tetamu kita, dan sekian sahaja AKM pada hari ini. Assalamualaikum, selamat dan sehingga berjumpa lagi. Saya Nur Saliha Azmi. Sebarang respon ataupun maklum balas anda boleh emailkan kepada kami di akmbernama tv@gmail.com. Jaga diri, bye.